أرضي هم محتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوم حبسوها. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton Beyond Pages series kita pada hari ini. Saya minta maaf bagi pihak 5 Pages One Day. Saya minta maaf kerana ada sikit masalah technical. Jadi kita terpaksa bermula sedikit lewat, 15 minit lewat. Tapi tak apa, insyaAllah kita alhamdulillah masalah telah diselesaikan dan kita akan mulakan insyaAllah sekarang. Baik, yang pertama-tama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada semua penonton, sama ada yang berada di rumah ataupun di dalam kereta atau di mana-mana saja yang sedang mendengar atau menontonkan kita, yang menonton kita pada hari ini. InsyaAllah selamat datang ke Beyond Pages series ya, untuk yang episod yang kedua bagi tajuk The Case of Israel, A Study of Political Zionism. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita dapat berjumpa pada hari ini, masalah pun dah selesai. Dan kita juga pada hari ini berada dalam hari ke-20 Ramadan Ramadan Al-Mubarak. Jadi insyaAllah semoga kita sama-sama terus meningkatkan amalan, teruskan meningkatkan ibadah kita agar Ramadan ini adalah Ramadan yang paling baik untuk kita pada hari ini insyaAllah. Dan semoga perbincangan kita hari ini, perkongsian kita hari ini, sesi kita pada hari ini juga dikira sebagai satu ibadah dalam bulan Ramadan insyaAllah. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Hassan Syahidi bin Abdul Rahman. Saya merupakan pelajar sarjana bagi sains sosial dalam strategi dan diplomasi di UKM. InsyaAllah sedang berada di fasa-fasa akhir, dah nak habis dah insyaAllah. Dan saya akan berada sebagai hari ini sebagai host dalam program kita hari ini, Beyond Pages kita berada ini insyaAllah. Dan hari ini insyaAllah program hari ini adalah program yang cukup istimewa sebab kita akan menyambung siri kita. Kalau yang sebelum ni adalah siri yang pertama, dan kita menyambung siri kita ataupun episod kita yang kedua yang bertajuk The Case of Israel, A Study of Political Zionism, yang ditulis oleh Roger Garaudy insyaAllah. Jadi sebelum saya memulakan, apa kata kita perkenalkan sedikit bagi orang yang mungkin pertama kali dengar apa itu Beyond Pages. Beyond Pages itu Beyond Pages ni sebenarnya sesuai dengan namanya, melangkaui kertas-kertas ataupun melangkaui muka surat adalah satu sesi perkongsian, perbincangan di mana kita membongkar, kita mengekstrak isi-isi di dalam buku yang kita baca selama ini kepada satu perbincangan yang lebih mendalam, yang mana kita boleh aplikasinya, yang kita boleh lahirkan dia dalam satu buah fikiran daripada ke arah tindakan. Kita lahir buah fikiran ke arah tindakan-tindakan yang perlu. Kerana buku-buku sebenarnya bukanlah ia sepatutnya terperap ataupun terletak di rak-rak dan hanya kekal dalam satu perbincangan yang pada aras tinggi kepada para sarjana membumi ke bawah. Oleh itu Beyond Pages sebenarnya menjadi satu solusi atau platform untuk kita menyelesaikan masalah ini dan kita sebarluaskan ilmu kita insyaAllah. Jadi Case of Israel ini juga salah satu daripada siri tersebut, dan tajuk ini pun sebenarnya kita ada beberapa siri, dan ini adalah siri yang kedua insyaAllah. Dan saya akan sedikit mengukir apa yang kita telah bincangkan kepada siri yang pertama insyaAllah. Jadi seterusnya saya ingin memperkenalkan juga kita punya speaker pada hari ini atau penyampai kita pada hari ini. Pertama-tama sekali, beliau Data Transformation Analyst number 1. Mungkin ada number 1 tu memang saya terpaksa sebutlah. Data Transformation Associate untuk satu syarikat IHH Markit. Beliau merupakan professional member of Institute of Chartered Shipbroker di UK, dan di institut yang sama juga beliau telah mendapat Advanced Diploma in Ship Operation and Management. Beliau pelajar ataupun melanjutkan pelajarannya dalam bidang untuk degree di Rusia, di State Marine Technical University Saint Petersburg, Rusia, dalam Bachelor Degree in Marine Engineering. Okay. Beliau juga merupakan penulis berfikir tentang pemikiran pada 2018, poem antologi Maka Kitab Itu Pun Menyanyi 2019, Life Full of Reading 2020, dan buku Gunung Tahan Hiking Log 2021. Beliau yang dimaksudkan adalah Syed Ahmad Fatih bin Syed Abu Khair Kahdilak. Saya cakap bahasa Rusia. Kahdilak. Faham ke? Baik, insyaAllah.
Okey, secara seterusnya kita teruskan topik kita pada hari ini yang kita nak kupas. Kita maklumkan pada sebenarnya siri yang pertama telah hilang di FB sebab mungkin ada masalah, mungkin dia FB telah jumpa dan dia nampak macam kita bincang tak, jadi dia turunkan siri kita ataupun rakaman kita. Tapi tak apa, yang paling penting kita teruskan dengan siri yang kedua ini, yang mana kita akan sambung tentang mitos-mitos sejarah dalam perubahan Israel, yang mana mitos-mitos sejarah tu telah dikupas di dalam buku ini oleh penulis iaitu Roger Garaudy dan akan dibidas semula, yang mana hujah ini yang sepatutnya digunakan oleh orang yang menyokong projek Israel ini untuk menjustifikasikan Israel tu, tapi dia akan dibidas oleh penulis buku tersebutlah. Dan insya-Allah bagi saya tajuk ini sangat penting kerana semakin hari semakin kuat kita dengar projek zionisasi di Palestin, dan sebelum ini pun kita telah mendengar dengan negara Arab mula untuk mengiktiraf Israel, mula daripada UAE, kemudian Morocco, kemudian Sudan, kemudian Bahrain, ditambah pula sebelum ini dengan Jordan dan Mesir. Kita semakin hari kita nampak ada satu perubahan arus di dalam negara-negara Islam, dan sangat penting pada kita hari ini untuk faham tentang isu Israel, tentang isu Zionis dan sebagainya, untuk kita ada satu point ataupun ada satu hujah untuk kita melawan perkara-perkara ini daripada terus berlaku. Jadi untuk kita recap, saya bagi tiga antara beberapa poin yang saya nak bagi, mungkin tiga dalam apa yang telah kita kupas dalam siri yang pertama adalah penulis buku The Case of Israel ini membuat perbezaan di antara Zionis agama dan Zionis politik. Iaitu Zionis agama ini adalah berbentuk spiritual dan tidak ada masalah dengan umat Islam kerana ada keterikatan hati kepada tanah-tanah sejarah melalui teks-teks Yahudi mereka. Dan manakala Zionis politik juga pula adalah satu idea nasionalis kolonialis yang menunggang sebenarnya sentimen spiritual Zionis agama. Dan penulis Garaudy juga membuat perbezaan di antara Judaism dan Zionism, yang mana satu adalah agama dan satu adalah politik. Tentang penyalahgunaan label anti-Semitism, yang mana perkara ini telah digunakan oleh gerakan politik Zionis dan sengaja untuk menggunakan ayat-ayat agama untuk dia boleh serang orang yang menyerang Yahudi. Sebenarnya orang yang menyerang Zionis, dan dia membuat satu persamaan sedangkan dia adalah satu perkara yang berbeza. Jadi senang untuk dia attack orang yang mengkritik Zionis, ya. Dan Garaudy juga menolak teori konspirasi Judeo-Masonic yang sering beredar dalam masyarakat, dan beliau menolak teori konspirasi Yahudi dan Freemason ingin menguasai dunia. Perbezaan yang seterusnya yang diketengahkan oleh Garaudy adalah perbezaan di antara Israel di dalam Bible dan juga Israel pada hari ini. Jadi Roger Garaudy membahaskan bahawa Israel mempunyai hak sejarah ataupun historical right itu sebenarnya adalah satu kesilapan, dan sebenarnya propaganda ini adalah satu dongengan, ya. Dari bukti-bukti ini Garaudy menyimpulkan dua perkara. Yang pertama, Israel tidak mempunyai hak sejarah ke atas Palestin kerana sebelum kedatangan Bani Israel telah wujud bangsa-bangsa yang lain. Dan yang seterusnya, kesimpulan yang kedua, Garaudy juga menyatakan bahawa bangsa Israel datang, sama ada melalui penghijrahan atau penaklukan, adalah satu daripada bangsa-bangsa yang pernah menjajah tanah ini, iaitu Bani Israel atau bangsa Yahudi. Dan Bani Israel atau bangsa Yahudi bukanlah penduduk asal, tetapi salah satu daripada etnik yang ada di tanah Palestin. Jadi insya-Allah itu sahaja kita punya sedikit kupasan ataupun kita punya ringkasan kepada siri yang lepas. Jadi insya-Allah untuk kali ini kita akan menyambung perbincangan di dalam buku ini, dan tanpa melengahkan lagi masa, saya serahkan majlis ini ataupun program ini saya serahkan kepada yang kita jemput hari ini, penyampai, iaitu saudara Syed Ahmad Fathy. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hassan atas sedikit pengenalan dengan diri saya dan juga berkenaan dengan siri kita yang lalu yang telah dibuang oleh maksud baik. InsyaAllah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah dapat kita bertemu lagi pada siri yang seterusnya, siri yang kedua, dan saya jangkalah
saya akan habislah untuk mengupas buku ini pada siri yang ketiga lah. Jadi kita sekarang berada dalam siri yang pertengahan sebelum siri yang seterusnya, iaitu siri penutupan lah. Jadi alhamdulillah kita juga hari ini telah berada seperti mana saudara Hasan sebut, kita dah berada dalam 20 Ramadan. Jadi kita memasuki 10 Ramadan yang terakhir lah, yang mana ada 10 malam terakhir yang kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita dan cuba untuk mencari satu malam lah, iaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pada kita semua agar diberikan usia dan juga diberikan nikmat lah oleh Allah SWT untuk dapat beribadah pada malam tersebut. Jadi insyaAllah siri pertama hari itu kita berbincang sebelum Ramadan, jadi bulan bukan puasa. Jadi mungkin suara saya mungkin agak kuat dan agak laju sikit lah. Jadi bulan Ramadan ni sebab berpuasa, jadi kita mungkin bercakap sedikit perlahan sikit lah. Lagi dahaga nanti terbuka puasa pula, bahaya pula kan. Jadi kita cakap slow-slow lah. Baik, jadi seperti mana yang Saudara Hasan sudah recap tadi berkenaan dengan kajian yang dibuat oleh Roger Garaudi ni berkenaan dengan ideologi Zionis ni. Yang mana bab pertama tu dia membincangkan mitos sejarah. Dan mitos sejarah ni juga dia berkait rapat dengan mitos daripada yang diambil daripada kisah-kisah daripada Bible ataupun yang ditulis dalam buku ni sebagai biblical myth. Maksudnya mitos-mitos yang diambil daripada cerita-cerita lama dalam Bible. Jadi kita sambung sebab pada sesi yang pertama hari tu kita tak habislah membicarakan berkenaan dengan mitos sejarah yang digunakan oleh Israel untuk menjustifikasikan projek kolonial Israel. Jadi kita akan sambung berkenaan dengan mitos sejarah ini, dan pada hari ini kita akan kupas sehinggalah mitos biblical myth ataupun mitos-mitos yang diambil daripada cerita-cerita daripada Bible. Kebanyakan cerita-cerita ni dia berada dalam Old Testament ataupun kitab lama, ataupun dalam bahasa Yahudi dipanggil Tanakh ni ataupun Taurat kan. Jadi kebanyakannya kisah-kisah yang nampak seperti macam kisah sejarah ni dia berada dalam kisah-kisah Old Testament lah. Jadi dalam sejarah Palestin yang panjang ni hanya Garaudi mengatakan hanya ada beberapa ketika dalam sejarah Palestin yang panjang ni, hanya ada beberapa ketika di mana bangsa Yahudi itu dia memainkan peranan ataupun dia nampak signifikan dalam proses sejarah tu. Ya, antaranya adalah peristiwa penaklukan Kanaan lah. 73 tahun kerajaan David dan Solomon, juga pembuangan negeri ke Babylon. Kemudian daripada Babylon kemudian bangsa Yahudi dibenarkan kembali ke bumi Palestin. Juga ada juga dalam sejarah Palestin siri revolusi yang gagal lah semasa pemerintahan Rom. Jadi sebenarnya peranan bangsa Yahudi dalam sejarah Palestin dia yang signifikannya waktu tu je kan, waktu penaklukan Kanaan zaman David dan Solomon, juga pembuangan negeri ke Babylon, dan waktu pemerintahan Rom ada golongan-golongan Yahudi yang memberontak kan. Selepas pada tu ada 2000 tahun kemudian sehinggalah penubuhan Israel sekarang, dan 2000 tahun sebelum Israel ditubuhkan tu ada juga sejarah, tapi kenapa sejarah tu tak diambil kira? Ini poin utama Garaudi lah dalam sejarah ni. Sebenarnya sejarah Palestin ni dia panjang. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Nur Masalha. Buku ni dia berkenaan dengan 4,000 years history Palestin. Sejarah Palestin ni ditulis 4,000 tahun. Maksudnya sejarah yang kita boleh rekod lah. Sejarah ni maksudnya sejarah yang bukan berbentuk mitos, tetapi yang boleh kita verify secara objektif dari bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti literature dan sebagainya lah.
Jadi Profesor Nur Masalha ni tulis Palestin sebenarnya sejarah yang boleh kita kaji lah kan. Ada sebenarnya sejarah sebelum tu lagi, tapi mungkin bahan-bahan dia dah tak ada kan. Kita tak mampu nak reconstruct balik history tu. Tapi balik kepada 4,000 tahun sebelum ni kita boleh reconstruct history tu. Jadi bangsa Yahudi ni datang ke tanah Palestin ni sekitar 2,000 tahun yang lalu kan. Dan waktu itulah peranan bangsa Yahudi tu adalah signifikan. Tapi sebelum tu sudah ada orang yang menduduki tanah tu kan. Ada Canaanites, Hittites, Moabites, dan banyak-banyak lagi orang-orang yang sebelum kedatangan Yahudi yang katakan waktu tu ada Mesir kan, ketika mana mereka ditindas oleh Firaun, kemudian dia berhijrah daripada Mesir dan dijanjikanlah Palestin tu daripada kitab Old Testament tu Tuhan menjanjikan mereka untuk masuk ke tanah Palestin tu. Walhal sebelum tu dah ada kan, penduduk-penduduk yang menduduki bumi Palestin. Jadi Gharaudy mempersoalkan mengapa dikatakan Israel ni mempunyai hak sejarah, sedangkan sebelum tu pun dah ada orang lain lah sebelum kedatangan mereka kan. Jadi adakah orang-orang lain tu tak mempunyai hak sejarah kan? Dan dalam cerita penaklukan Kanaan tu, dalam dia terkenal sebagai sebuah pembunuhan lah yang dibuat oleh Joshua. Dalam ini ada dalam Deuteronomy, buku Deuteronomy dalam Old Testament. Maksudnya bangsa dia di situ kan. Kenapa Israel yang datang menjajah Kanaan tu diberikan hak sejarah kan? Sedangkan banyak lagi kan empire-empire lain yang datang menjajah Palestin. Palestin ni bukan Israel je yang datang menjajah pada waktu sejarah dia, maksudnya sebelum sejarah moden ni lah. Crusader datang, ada penaklukan daripada Turki, ada penaklukan daripada British, macam-macam bangsa, ada penaklukan daripada Babylon. Bermacam-macam bangsa pernah datang dan menjajah dan pernah duduk sekejap sebelum mereka keluar kan. Jadi mereka pun kalau mengikut logik kata diorang pernah ada kerajaan, diorang pun pernah ada kerajaan. Jadi adakah semua orang yang penjajah-penjajah lain pun boleh menuntut hak sejarah di Palestin sebagaimana bangsa Yahudi hak? Jadi ini adalah satu persoalan lah yang Gharaudy mempersoalkan, dan mengapa dia merasakan bahawa sebenarnya Israel tak mempunyai hujah sejarah bahawa dia merupakan satu tanah yang dimiliki oleh mereka di atas faktor sejarah. Jadi dalam perbahasan propaganda dongeng hak sejarah ini juga, Gharaudy menyerang propaganda yang lain kan. Banyaklah propaganda yang digunakan. Antaranya propaganda yang terkenal lah, bahawa Israel ni dia berjaya menukarkan Palestin ni daripada padang pasir kepada kebun-kebun yang subur kan. Saya pun dulu merupakan salah seorang yang percaya benda ni kan. Sebelum ni kononnya Palestin ni padang pasir tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba Yahudi datang, Yahudi bangunkan sampai jadi moden kan. Sebenarnya saya pernah juga kan berbincang dengan seorang profesor biologi tempatan. Saya kata Israel ni hebat lah, macam mana dia boleh tukarkan padang pasir menjadi kebun-kebun kan. Dia merupakan teknik yang bagus lah, maksudnya orang lain tak boleh buat kan. Profesor tu kata sebenarnya bukanlah benda tu satu benda yang susah ataupun mustahil kan. Kalau kita boleh berjaya buat satu sistem pengairan padang pasir dengan senang kan. Jadi dan dia kata itu bukan keajaiban, maksudnya itu benda yang biasa je. Jadi antara frasa propaganda yang masyhur lah yang bahawa Palestin ni merupakan tanah gersang kan, tak ada penduduk. Sebelum Israel datang menjajah ni tak ada penduduk kan. Dia orang menggunakan frasa yang mana give a country without a people to a people without a country. Maksudnya berikan negara kepada mereka yang tak punya negara
sebuah negara yang tidak diduduki oleh manusia lain. Tapi pasar ni sebenarnya merupakan satu propaganda sebab sebelum kedatangan ataupun penghijrahan secara besar-besaran lah, orang Yahudi terutamanya daripada Eropah yang waktu tu ditindas oleh rejim nasionalis di Eropah lah yang menindas mereka tu kan, di Eastern Europe kan, di negara-negara seperti Poland. Waktu tu dilakukan penindasan kepada bangsa Yahudi ni oleh waktu tu zaman Tsar, zaman Tsar Rusia, juga lepas tu kemudian ditindas lagi di bawah Nazi Jerman. Maksudnya mereka ni datang pada waktu tu kerana ditindas kan, kerana ditindas. Dan dipropagandakan kepada mereka bahawa Palestin ni merupakan satu tanah yang tak ada orang. Jadi mereka ni Palestin sebab itu adalah tanah yang tak ada orang kan, boleh diberikan kepada orang yang tak ada negara kan. Dan banyak sebenarnya buku yang ditulis untuk menjadikan sebagai satu yang melekat lah dalam otak manusia kan. Kalau kita membaca teori propaganda, bagaimana satu propaganda tu walaupun satu benda yang penipuan, tapi kalau kita ulang banyak kali sampai orang rasa benda tu satu kebenaran kan. Propaganda ni dia punya sifat dia macam tu. Kita kena ulang sampailah dia masuk ke dalam pemikiran orang dan orang tak mempersoalkannya lagi kan. Tak tanya betul ke daripada manakah fakta ni benar tak. Sebab orang terima itu as given. Maksudnya dia dah percaya, dah memang percaya kan. Jadi antara buku lah yang memperkenalkan propaganda ni terutamanya di Amerika Syarikat lah adalah buku tulisan John Peters lah yang bertajuk From Time Immemorial. Buku ni memang pada mulanya ditulis mendapat pelbagai pujian lah kan. Dapat review dipuji oleh pelbagai sarjana kan. Tapi kemudiannya buku ni diiktirafkan sebagai buku yang memalsukan fakta lah. Dan malah sarjana-sarjana di Israel sendiri mengiktiraf kan, bahawa buku ni memang buku yang ditulis dengan fakta yang salah lah. Maksudnya dia nak mengatakan bahawa sebelum kedatangan Yahudi secara besar-besaran disebabkan penindasan di Eropah tu, maksudnya sebelum tu tak ada orang kan. Ini propaganda yang cuba diketengahkan. Buku ni lah yang dipetik dan maksudnya di-recycle lah, diulang semula dalam buku The Case for Israel. Buku yang kita bincangkan ni The Case of Israel. Yang buku The Case for Israel ni ditulis oleh seorang peguam Alan Dershowitz, yang mana dia memang merupakan seorang yang pro-Israel lah. Dan buku dia pula diserang oleh buku Norman Finkelstein lah. Bagaimana Norman Finkelstein mendedahkan bahawa buku Dershowitz ni dia banyak plagiat daripada buku-buku Peter, sedangkan buku-buku Peter tu telah diiktiraf oleh sarjana, baik sarjana yang pro Israel ataupun sarjana yang pro Palestin, bahawa merupakan satu pemalsuan sejarah. Dan Zionism, kalau kita berdebat dengan mereka kan, kalau kita cuba untuk berbincang secara rasional, kan bahawa bangsa Palestin ni tak wujud kan. Tapi dalam masa yang sama dia berkata, maksudnya mereka mengatakan bahawa bangsa Palestin ni tak wujud. Tapi dalam masa yang sama mereka juga mengatakan bahawa orang-orang Arab Palestin ni melawan mereka kan, tak mahu mereka menubuhkan negara kan. Jadi bagi Garaudi ini merupakan satu paradoks lah, bagaimana satu bangsa yang dikatakan tak wujud tapi boleh melawan kan. They did not exist but they resist. Maksudnya macam mana bangsa yang dikatakan kononnya tak wujud tapi boleh melawan penjajahan yang berlaku ke atas mereka. Jadi bagi Garaudi ini merupakan satu fallacy ataupun kesalahan logik yang serius lah kan. Bagaimana
sesuatu itu tidak wujud tapi boleh wujud dalam satu masa yang sama kan. Dan Ghazali juga dia dah membawa hujah-hujah yang logik lah. Kalau kita tengok dalam ni maksudnya ada hujah fallacy logik kan. Tapi dia juga membawakan data-data lah. Bagaimana untuk membuktikan bahawa sebenarnya sebelum kedatangan mass migration Yahudi daripada Europe tadi, sebenarnya memang Palestin ni memang satu negara yang bertani ataupun satu negara yang sudah develop dia punya agriculture dia kan. Ketika zaman pemerintahan British merekodkan kan bahawa Palestin ni dia merupakan pengeksport gandum dan buah oren. Malah pada satu laporan itu Peel Report pada tahun 1997, ekspor dari Palestin ni dia mendahului negara Amerika, Spanyol. Jadi sebenarnya sebelum Israel datang pun sebenarnya Palestin ni sudah merupakan satu negara yang maksudnya mengeluarkan hasil bumi dia untuk tujuan ekspor. Jadi kalau kita melihat data sekalipun dia tak dapat menyokong propaganda Yahudi mereka lah yang datang kemudian membangunkan frasa yang selalu digunakan adalah make the desert bloom. Maksudnya padang pasir itu menjadi satu tanaman yang boleh mengeluarkan hasil. Sebenarnya sebelum tu pun dah ada dah hasil-hasil daripada Palestin ni yang dieksport. Jadi itu merupakan satu propaganda daripada, dan antara bahagian daripada mitos sejarah juga yang digunakan oleh Zionis adalah mitos bangsa. Mitos bahawa Yahudi ni merupakan satu bangsa yang eksklusif, tak pernah bercampur dengan bangsanya, pure bangsa Yahudi. Mitos ini menyatakan konon bangsa Yahudi bersambung daripada zaman berzaman. Ini merupakan sebuah fiksi dalam bentuk genealogi. Bangsa Yahudi hari ini bukanlah keturunan satu bangsa. Sebaliknya mereka telah bercampur dengan masyarakat setempat lain. Hal ini kerana bangsa Yahudi sebelum penubuhan Israel terpecah ke dalam banyak negara dalam bentuk diaspora. Jadi bagaimana Yahudi ni dia mengatakan bahawa mereka ni merupakan keturunan Ibrahim lah. Yang mana janji dalam Old Testament tu Tuhan menjanjikan tanah Palestin ni kepada keturunan Nabi Ibrahim, dan mereka mengatakan Yahudi ni merupakan anak keturunan lah Bani Israel ni merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim. Jadi mereka lah yang layak untuk mendapatkan tanah ni berdasarkan janji Tuhan kepada mereka dalam Old Testament. Tapi masalahnya Yahudi sekarang yang kita ada pada hari ini bukanlah Yahudi yang pure, yang kita boleh tahu oh ni memang bin Ibrahim, tak kan. Mereka ni dalam sejarah telah berhijrah ke pelbagai negara kan. Waktu zaman Rom kan, bagaimana mereka dah keluar kan, secara diaspora, dan mereka ni telah pergi menetap ke pelbagai jenis negara lah kan, terutamanya di Eropah lah kan, di Eropah, di Poland kan, yang signifikan di Poland, di Rusia. Dan jadi mereka dah dengan bangsa-bangsa yang ada di tempat mereka duduk tu lah, dan mereka duduk dalam diaspora, mereka dah berasimilasi. Jadi mustahil lah kita nak trace balik memang seorang Yahudi tu dia memang berasal daripada Nabi Ibrahim. Maksudnya kita boleh tengok tak kan? Sebab dia orang dah berasimilasi dan kita pun tak tahu kan, dah berkahwin campur apa semua. Maksudnya adakah bila dah berkahwin campur semua tu boleh diklasifikasikan sebagai satu bangsa Yahudi yang betul-betul pure kan? Walaupun sebenarnya dalam sejarah bangsa Yahudi ni adalah tokoh-tokoh Yahudi seperti Nehemiah dan Ezra yang membawakan ideologi bahawa bangsa Yahudi ni perlu mengekalkan dia punya purity dia, tak boleh berkahwin silang dengan bangsa lain.
hari ni kalau kita tengok Israel juga dia menggunakanlah pemikiran yang dibawa oleh Nehemiah dan Ezra ni untuk tujuan kekuasaan politik kan. Walaupun sebenarnya Yahudi yang ada pada hari ni kan di negara Israel juga negara bangsa Yahudi yang tinggal di dalam negara-negara diaspora lah, di Amerika Syarikat, di Eropah sebagainya, kebanyakannya tak mengikuti pun kan, agama oleh Yahudi pada zaman dahulu tu. Dan maksudnya Yahudi yang ada pada hari ini sebenarnya mereka pun tak ikut agama yang ada pada zaman dahulu lah, ketika mana Yahudi dahulu, seperti zaman Nehemiah dan Ezra dulu. Dan sebenarnya konsep bangsa yang kita faham, seperti yang kita faham hari ini lah, adalah rekaan daripada Barat pada abad ke-19 lah. Kalau dahulu, zaman dahulu ni kita tak ada definisi bangsa yang eksklusif lah. Kata contoh kita ni satu bangsa yang distinct kan. Malah sebelum ni manusia pun tak hidup dalam bentuk satu negara kan. Negara bangsa ni diciptakan oleh Eropah kan. Sebelum wujudnya negara bangsa ni, manusia dah wujud lama dah kan. Manusia memang hidup dalam empire, dan satu empire tu ada pelbagai jenis bangsa kan, dan mereka pun berkahwin, bersosial. Maksudnya tak ada satu definisi bangsa yang betul-betul legit kata okey bangsa Melayu ni macam ni contohnya lah kan. Kita orang Melayu kita kata bangsa Melayu macam tak kan. Orang Melayu sendiri dia bercampur kan. Ada yang berketurunan India, ada yang berketurunan Cina, ada yang kahwin dengan masyarakat Jawa dan sebagainya. Maksudnya tak ada satu etnik katakan pure kan. Begitu juga dengan Yahudi pun kan. Konsep ini mengubah fahaman bangsa dan kumpulan yang maksudnya Yahudi ni dia tukar kan. Kalau sebelum ni konsep bangsa ni sebab kita susah nak mendefinisikan bangsa ni, kita gunakan bahasa kan sebagai untuk membezakan mereka satu kumpulan dengan satu kumpulan lain ni. Kita kata mereka ni bangsa yang berbeza kerana bahasa kan. Tapi apa yang Zionis cuba buat adalah menukarkan definisi ni daripada definisi bahasa kepada definisi biologi. Dan sebenarnya semangat bangsa berdasarkan biologi ni dia bukanlah merupakan satu perkara yang baru. Dia merupakan satu pemikiran yang berdasarkan daripada teori evolusi lah, yang menganggap bahawa bangsa bukan Eropah sebagai bangsa primitif. Kalau kita tengok dulu dia famous dengan satu branch yang dipanggil eugenics, ataupun kadang-kadang orang panggil social Darwinism kan. Maksudnya dia mewujudkan hierarki bangsa lah. Contohnya bangsa yang paling power sekali bangsa Aryan, kemudian ada pecahan-pecahan. Maksudnya bangsa yang bawah-bawah ni bangsa bangsa Asia kulit hitam macam tu lah maksudnya. Dan itulah yang cuba dibuat kan oleh Yahudi ni. Maksudnya dia nak cuba mengelaskan manusia tu mengikut bangsa secara biologi kan. Tapi ahli-ahli akademik dan ahli-ahli biologi pada hari ni memang kita tak akan jumpa lah mereka yang masih lagi tiraf ataupun menganggap bahawa social Darwinism tu merupakan satu cabang sains yang legit. Dia lebih kepada ideologi rasis yang diberikan gambaran seperti sains lah, ataupun mungkin orang sekarang panggil pseudo sains lah. Jadi sebenarnya kan bahawa satu bangsa ni dia mengikut biologi kan. Dia diklasifikasikan sebagai satu bangsa yang mengikut biologi, sering digunakan sebagai justifikasi kan untuk mendominasi bangsa lain dengan menggunakan keganasan kan. Sebagaimana contoh kan Nazi di bawah Hitler sendiri, dalam buku yang famous dia lah kan, Mein Kampf, ataupun dalam bahasa Melayu dia
perjuangan ku ataupun my struggle. Dia menuduh bahawa orang Yahudi dia bawa orang kulit hitam ke Jerman sebab nak rosak darah dan keturunan orang Jerman. Sedangkan orang Yahudi sendiri dia menjaga dia punya darah dan keturunan. Dia orang tak nak kahwin campur. Orang Yahudi tak nak kahwin campur. Mereka nak kekalkan dia punya biological purity dia. Jadi negara Israel kalau kita tengok pada hari ini juga dia menggunakan definisi yang resis lah dalam mendefinisikan kan. Siapa itu Yahudi kan. Kerana orang-orang Yahudi di Israel ni dia berikan hak yang berbeza berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau kita tengok dalam Israel sendiri dia mengklasifikasikan rakyat dia, maksudnya kalau dia merupakan seorang Yahudi dia ada mempunyai hak-hak istimewa yang lain. Sedangkan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa yang memang native kat situ dia tak dapat hak sebagaimana kalau dia merupakan satu bangsa daripada Yahudi. Dan bagi Garaudi, sejarah dan biologi ni tidak dapat membentuk definisi bangsa yang jelas. Dan dengan mencipta satu kumpulan bangsa yang terpisah daripada sebuah negara adalah mencipta mitos menurut beliau kan. Ini merupakan persamaan lah antara Zionis dan anti-Semite. Bahawa mereka nak mengasingkan Yahudi ni daripada masyarakat. Zionis dia nak mengasingkan bangsa Yahudi ni supaya dia dapat tubuhkan negara eksklusif dia. Manakala golongan anti-Semite ni dia nak mengasingkan Yahudi dalam negara tu kerana dia orang nak keluarkan mereka daripada negara mereka sebab dia orang tak suka Yahudi ni atas disebabkan sifat resis ataupun sifat bangsa kan. Dan Garaudi mengatakan bahawa walaupun objektif anti-Semite dengan Zionis ni berbeza lah. Contohnya objektif Zionis adalah nak menubuhkan negara. Manakala objektif anti-Semite ni dia memang nak keluarkan bangsa Yahudi tu sebab dia benci pada orang Yahudi. Tapi natijah dia sama, iaitu dia nak keluarkan orang Yahudi ni daripada negara-negara yang mereka duduki. Kalau sebagaimana kita tahu, Yahudi ni dia hidup dalam diaspora. Maksudnya dia terpisah-pisah lah. Ada di Poland, ada di Rusia, ada di Morocco, ada di Iraq. Maksudnya ada di Amerika Syarikat. Jadi dia orang nak keluarkan Yahudi ni dan duduk dalam satu negara yang sama. Itu menurut Zionis lah. Dan anti-Semite pun nak buat yang sama. Dia nak keluarkan Yahudi-Yahudi ni daripada negara dia sebab dia benci kan? Dari sudut sejarah, apa yang disebut sebagai Apiru ataupun Hebrew kan, adalah merujuk pada kategori sosial, iaitu kumpulan yang menolak pemerintahan bukan sebagai satu kumpulan etnik yang tersendiri. Maksudnya dalam sejarah ni, Hebrew ni bukanlah merujuk pada satu etnik eksklusif yang boleh kita definisikan secara biologi, tapi merupakan satu terma yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan sosial yang menentang pemerintahan pada waktu tersebut. Hasan kalau dah lebih masa kita tahu lagi seronok cakap seorang-seorang terlupa lah. Okey, baik-baik. Baik, kemuncak kepada ideologi Zionis yang bersifat kolonial ni adalah pengeluaran orang Yahudi daripada negara-negara yang mereka telah duduki sejak sekian lama kan. Iaitu negara-negara diaspora mereka lah kan. Dan mereka dah jadi penduduk tetap pun dalam negara-negara tu kan. Menikmati hak sebagai warga negara kan. Dan hal ini dicapai melalui kolaborasi lah dengan British melalui pengisytiharan negara. British sebagai satu negara menjanjikan kepada negara kedua iaitu Israel sebuah negara ketiga. Maksudnya British bukan memiliki Palestin, tapi dia menjanjikan Palestin ni kepada negara lain. Maksudnya negara pertama menjanjikan negara kepada negara kedua, negara ketiga. Jadi walaupun deklarasi Balfour ni mempunyai klausa
yang menekankan tanggungjawab untuk menjaga penduduk asal, tapi ia tidak pernah dihormati oleh Israel. Dan dalam deklarasi Balfour Declaration tu ada satu klausa yang mengatakan tak boleh maksudnya menidakkan hak-hak bangsa natif. Tapi Israel tak pernah kisah pun dengan klausa tu. Dia cuma nak klausa pertama aja yang mengiktiraf bahawa Palestin ni sebagai Jewish homeland. Dan waktu penubuhan Israel ni juga dia dibantu oleh collaborator daripada Amerika Syarikat lah. Pada waktu tu dia melobi PBB ataupun UN pada waktu tu untuk menekan negara-negara kecil. Yang mana negara-negara kecil ni dia duduk di bawah kuasa orbit Amerika Syarikat lah, negara-negara seperti Haiti, Liberia dan Filipina. Mereka ni pada asalnya tak bersetuju dengan keputusan PBB pada waktu tu, United Nations tu, untuk partition tanah Palestin ni. Tapi sebab mereka ni mempunyai pergantungan dari segi ekonomi dan politik dengan Amerika Syarikat, akhirnya negara-negara seperti Haiti, Liberia, Filipina ni dia menukar pendirian dia dan menyokong partition, the partition of Palestine lah. Israel ni dia bukan sekadar nak tanah kan. Projek kolonial dia ni bukan seperti projek kolonial British. Contoh British dia menjajah negara kita bagi contoh kan. British tak mengeluarkan orang-orang asal, contohnya orang Melayu dia halau pergi negara lain, tak kan. Tapi dia menggunakan penduduk asal ni untuk bekerja dengan dia orang lah kan. Dikerjakan untuk mengayakan British. Tapi projek kolonial Yahudi ni dia bukan nak menggunakan orang asal untuk kepentingan mereka kan, tapi dia nak menggantikan orang asal kan. Jadi dia bukan sekadar projek kolonial, tapi dia merupakan projek settler colonialism, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Eropah di Amerika Syarikat lah, di mana orang Eropah datang dan bunuh halau orang-orang Red Indian kat sana kan. Itulah yang dilakukan oleh Zionis lah. Maksudnya mereka ni bukan sekadar nak tanah, tapi dia nak tanah without the people lah. Maksudnya they want the land. Pun land tu dah memang ada people. Jadi dia orang kena buat something lah untuk dapat tanah dalam masa yang sama tak ada orang. Jadi bermulalah proses etnik lah. Dan pembersihan etnik ni dilakukan waktu zaman tu belum ada IDF lagi lah. Hari ni ada IDF kan, Israel Defense Force. Dan kadang-kadang orang panggil bukan defense pun sebab dia bukan nak defense. Dia nak mengekalkan penjajahan. Kadang-kadang orang panggil Israel Occupation Force, IOF, bukan IDF. Jadi waktu tu IDF tak ada lagi kan. Yang ada waktu tu adalah milisia Zionis lah. Waktu tu ada Haganah, Irgun, Stern Gang, dan milisia Zionis ni lah yang membunuh, mengusir dan membakar kampung-kampung Palestin kan. Jadi sebenarnya Gorodi kata tak benar bahawa yang menubuhkan Israel tu adalah PBB. Tak kan. Sebenarnya ia ditubuhkan dengan cara keganasan, iaitu dengan keganasan sebagai milisia Zionis ni dan para militeri. Haganah, Irgun, Stern Gang ni dia merupakan satu kumpulan para militeri lah. Waktu Perang Dunia Kedua tu mereka ni kebanyakannya berkhidmat dengan British lah. Maksudnya mereka ni dilatih oleh British lah pada Perang Dunia Kedua, dan selepas perang tamat diorang jadi para militeri lah. Dan mereka ni lah yang melaksanakan proses pembersihan etnik lah. Boleh baca buku yang ditulis oleh Ilan Pape, The Ethnic Cleansing of Palestine. Dan oleh itu apabila kita melihat lah semua hujah-hujah sejarah ni, bahawa mitos bahawa
Zionis ni mempunyai legitimasi sejarah ni telah roboh kan. Ia tidak lain merupakan sebuah propaganda kan. Kerana mereka ni mengatakan bahawa mereka ni mempunyai hak sejarah kerana 3000 tahun dulu mereka pernah ada kerajaan Yahudi ataupun kerajaan Israel sebelum ni kan. Walhal sebenarnya kerajaan yang mereka sebut-sebutkan tu yang diungkit berdasarkan kisah daripada Old Testament tu hanya bertahan dalam 73 tahun saja kan. Sedangkan sejarah Palestin tu kalau mengikut Nur Masalah lah 4000 tahun kan. Jadi 4000 tahun 73 tahun sebelum ni pernah ada kerajaan Israel lah, katalah kita nak kata sebagai kerajaan Israel, walaupun kerajaan yang disebutkan dalam Bible tu tak sama dengan kerajaan sekarang. Kerajaan waktu zaman Israel dulu, kerajaan Israel seperti yang dikatakan dalam Bible tu dia tak eksklusif untuk Yahudi. Ada pelbagai bangsa lain, ada Moabites, ada Hittites, Canaanites. Maksudnya ada banyak bangsa-bangsa lain. Dia tak pernah cuba untuk membentuk satu negara bangsa yang homogenes seperti mana yang Israel nak buat pada hari ini. Yang mana ia merupakan ideologi nasionalis Eropah, bukan apa yang dikatakan oleh Bible kan. Jadi gerakan Zionis juga dia sering memainkan perasaan ingin pulang kepada bangsa Yahudi ataupun the yearning to return bagi bangsa-bangsa Yahudi yang hidup dalam diaspora. Tapi kalau sejarah, banyak tokoh-tokoh sejarah berbangsa Yahudi ataupun kita katakan orang-orang besar lah dalam sejarah Yahudi ni, mereka pun sebelum adanya negara Israel, mereka pun ada the yearning to return tu. Contohnya Judah Halevi kan, yang hidup pada tahun 1075 hingga 1141. Dia merupakan seorang ahli falsafah Yahudi yang membawa pemikiran yang sama. Dia ni hidup waktu zaman Muslim Spain lah. Dan dia pun preach benda yang sama lah, bahawa kita ni kena return to dia punya homeland lah, balik ke Jerusalem. Dan dia pergi kan, dia berhijrah daripada Spain, dia hijrah. Tapi dia berhijrah tu dan dia mati dekat the gate of Jerusalem. Tapi tak ada pengikut pun yang mengikuti dia. Maksudnya orang Yahudi yang berhijrah ke Palestin sebelum 1948 tu, dia bukan berhijrah sebab perasaan yearning to return dia. Dia berhijrah disebabkan penindasan ataupun berlaku pada waktu tu pergolakan politik di Eropah yang menindas golongan-golongan Yahudi di sana. Sebenarnya dalam kekejaman Nazi ni bukan Yahudi je yang dibunuh. Banyak lagi bangsa Poland, berjuta-juta juga mati kan. Tapi yang sering difokuskan adalah Yahudi je yang ditindaskan, dan boleh kita buat negara ni sebab nak kesian lah kepada orang-orang Yahudi ni kan. Padahal banyak lagi bangsa-bangsa lain yang juga menjadi kekejaman nasionalis Eropah. Dah habis ya Hasan? Boleh rekod habiskan dalam 2 minit lagi insyaAllah. 2 minit je ya. Sebelum kita pergi kepada soalan. Pergi soalan lah. Kalau ada lah. Kalau tak ada boleh sambung lah. Cakap seorang-seorang ni. Okey, jadi penindasan orang Eropah terhadap Yahudi ni, itulah sebenarnya yang merupakan sebab mengapa berlakunya mass migration daripada ke tanah Palestin. Bukan sebab mereka ni nak spiritually ingin pulang dan sebagainya, tak kan. Sebab berlaku penindasan yang real kan. Oleh itu
ada persamaan lah. Kita katakan tadi kan ada persamaan antara Zionism dan antisemitism, iaitu dia nak mengeluarkan orang-orang Yahudi ni daripada diaspora. Dan menurut Garaudi, antisemitism dan Zionism ni merupakan satu kembar lah, kerana dia mempunyai tujuan yang sama. Mana Zionism ni dia nak keluarkan sebab dia nak tubuhkan satu negara yang eksklusif, dia je. Sementara antisemit ni dia nak keluarkan Yahudi daripada negara dia sebab dia benci kepada Yahudi kan. Dan seperti mana yang kita katakan tadi, dalam penindasan Nazi Jerman yang sering famous lah dikatakan sebagai Holocaust kan, sering digunakan ataupun dimanipulasikan oleh Zionis kan, sebagai justifikasi lah kepada kolonial dia. Garaudi juga mengkritik sebenarnya perspektif ni kan. Sebenarnya manipulasi Holocaust sebagai justifikasi Israel ini dah dikritik oleh pelbagai sejarawan lah. Antaranya Norman Finkelstein pernah tulis buku The Holocaust Industry, bagaimana orang-orang Zionis ni dia menyalahgunakan Holocaust untuk kepentingan mereka lah. Jadi Garaudi mengatakan bahawa semasa kekejaman Nazi Jerman tu, berjuta-juta orang mati kan. Dan bukan bangsa Yahudi je yang mati kan. Ada orang-orang berbangsa Polish, ada orang-orang Slav. Tapi kenapa kematian orang Yahudi je dia asingkan, dia bagi satu terma Holocaust, dan dia anggap sebagai ini suci, tak boleh kritik kan, orang-orang yang mati tak boleh kritik, dan dia dijadikan satu justifikasi kan, untuk penubuhan negara haram Israel kan. Jadi Garaudi mengkritik lah bagaimana Holocaust ni dimanipulasikan dan disalahgunakan untuk memberi justifikasi kepada projek kolonial. Saya rasa mungkin kita boleh berhenti sekejap untuk memberi ruang kepada sesi soal jawab. Baik, terima kasih kepada saudara Syed Bati. Kalau ikutkan kita, saya tengok soalannya tak ada lagi, tapi tak apa, saya rasa saya boleh keluarkan satu soalan kot untuk Syed Bati. Kita tengok perbincangan sejarah yang telah dikupas oleh Garaudi ni. Apa pendapat ataupun mungkin Syed Bati boleh, saudara boleh terangkan, adakah dilihat seperti ada satu perancangan yang teratur ataupun macam mana? Sebab kalau kita tengok bagaimana terlepasnya Palestin daripada tanah umat Islam itu pada masa perang dunia pertama, ketika orang Arab mula Ottoman dan kemudian dapat kepada British dan kemudian ada perjanjian Balfour dan sebagainya. Jadi adakah itu sebagai satu yang elok dirancang atau macam mana? Apa pendapat saudara berkenaan, adakah dia satu strategi yang silap ataupun sebenarnya memang telah disusun dan dirancang? Memang dirancang lah. Sebab memang berdasarkan bukti-bukti sejarah memang dirancang lah. Kalau kita maksudnya dalam perbahasan yang pertama yang telah di-delete tu, maksudnya kita melihat bagaimana ideologi Zionis ni di-develop kan, daripada Theodor Herzl kan. Dialah yang mengeluarkan idea bahawa kita nak menubuhkan satu negara Yahudi kan. Dan dia ni bekerja. Dia bukan sekadar okay, kita nak tubuhkan negara di situ, dia bincang. Tak, dia bekerja lah. Mereka ni bekerja. Mereka bekerja. Dia tulis surat kepada kerajaan-kerajaan yang ada waktu empire waktu tu lah. Tsar di Rusia, even dengan Nazi Germany pun dia ada organisasi dia kan, World Zionist Organization itu, dan Jewish Agency. Mereka ni memang ada conference, ada funder dia kan. Dia cuba nak dapatkan funding daripada tokoh-tokoh Yahudi yang terkenal kan. Malah Einstein pun pernah tulis surat kan, waktu pembunuhan Bir Yassin kan. Einstein pun Yahudi kak. Dia tulis surat dia tak bersetuju dengan apa yang Zionis buat tu kan.
Dan memang ada perancangan lah dalam apa, dengan kerajaan British yang waktu tu menguasai Palestin kan, sebelum akhirnya British Mandate tu, memang ada lobby daripada Christian Zionis lah. Memang British pun dia ada gerakan Zionis dia sendiri. Sebagai contoh, kalau kita tengok milisia Yahudi yang melakukan pembunuhan pada 1948 tu, Haganah, Irgun, Stern Gang tu, dia sendiri dilatih oleh British punya Zionism lah. Tentera British Zionis, tak ingat nama dia, tapi dia yang melatih, membekalkan senjata apa semua kan. Sebab mana dia nak dapat senjata kan, memang dia memerlukan bantuan lah daripada British Zionis. British Zionis juga yang melobi apa, kerajaan British pada waktu tu, sehinggalah Balfour declare kan, bahawa British setuju untuk apa, tubuhkan Jewish homeland dekat Palestin. Jadi memang benda tu dirancang. Dan kalau kita baca apa yang ditulis oleh Ilan Pappé ni merupakan sejarawan, merupakan citizen Israel lah, tapi dia dah pindah pergi UK kot, sebab dia tulis buku banyak sangat kritik Israel. Dia sekarang profesor dekat University of Exeter tak silap. Dia tulis buku The Ethnic Cleansing of Palestine. Dia memang tulis, memang perancangan dia secara detail lah, bagaimana apa yang dia orang nak buat tu dia rancang lah. Sebab tu dia kata apa yang berlaku pada 1948 tu bukanlah Nakba. Ni menurut Ilan Pappé. Ilan Pappé dia kata yang berlaku dekat 1948 tu bukanlah Nakba ataupun katastrof seperti mana yang difahami oleh orang-orang Islam. Dan dia juga bukanlah merupakan satu liberation atau kemerdekaan seperti mana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi lah. Tetapi ia merupakan satu jenayah perang. Ini apa yang Ilan Pappé tulis. Sebab Ilan Pappé ni dia memang baca diary waktu tu dia punya arkitek 1948 adalah Ben Gurion lah, Ben Gurion. Jadi dia memang baca diary Ben Gurion sebelum 1948 gerakan Zionis ni, dia dah mula kumpul data apa yang dipanggil sebagai village file. Dia dah kumpul data setiap kampung, nama kampung, siapa nama dia punya ketua kampung, dalam kampung ni ada berapa ternakan, ada berapa keluarga. Dia orang buat survey, ada gambar survey kampung tu, aerial survey, sama ada kampung ni atas bukit ataupun dalam di kawasan lembah. Kalau nak serang, macam mana taktik serang perkampungan di atas bukit. Maksudnya semua tu waktu tu zaman British, dan British tak tahu benda tu. Kalau tahu pun mungkin British tak buat apa-apa. Dia orang ada dia punya collaborator dia, dia panggil kartografer untuk lukis map. Dan benda tu dilakukan secara sistematik. Sebab tu menurut Ilan Pappé, benda ni bukan nakbah ataupun bencana, tapi benda ni merupakan jenayah perang terancang lah. Sebab benda tu memang dah dirancang. Kita nak bakar kampung mana yang ada populasi Kristian, kita tak boleh kacau supaya masyarakat Kristian tak react. Maksudnya dia memang rancang, memang detail. Hatta dia boleh tahu dalam village file tu, dia boleh tahu dalam satu rumah ni ada berapa bilik ketua kampung ni kat mana. Malah dia ada dilatih tali barut ataupun orang-orang Israel ni diajar untuk cakap bahasa Arab dan masuk ke dalam kampung ni untuk collect data. Maksudnya dia memang ada data analytics lah, maksudnya waktu tu lah. So dia kumpul data untuk tahu kampung mana yang nak bakar, kampung mana yang dan dia juga tahu sebagai contoh dalam satu kampung tu berapa ramai yang sebelum ni pernah join revolusi menentang British. Mereka ni memang hit list lah, memang kena bunuh. Jadi semua data tu dia tahu kan, data demografi. Jadi memang benda ni memang terancang lah. Kalau orang nak kata benda ni dilakukan oleh kesilapan sejarah, susah nak diterima lah kalau kita membaca
bukti-bukti sejarah dia. Macam mana kalau kita kata tentang orang kata apa, kebangkitan bangsa Arab tu sendiri terhadap Ottoman ketika Ottoman menguasai Palestin, adakah itu juga sebagai salah satu daripada rancangan mereka? Kebangkitan saya tak pasti secara detail lah, tapi apa yang saya faham, antara yang terkenal adalah waktu tu kuasa imperial yang paling besar yang menguasai dunia waktu tu ada dua lah, iaitu British dan Perancis. Dan British dan Perancis ni dia memang rival lah dengan Empire Turki kan. Jadi memang perancangan mereka untuk nak break up Turkish punya empire ni. Memang kalau baca buku yang ditulis oleh Robert Fisk. Robert Fisk dia banyak tulis buku pasal Timur Tengah dan sejarah Timur Tengah. Baru meninggal baru-baru ni. Dan Robert Fisk sendiri kata bahawa memang British dengan France ni memang dia rancang untuk memecahkan Empire Turki lah. Dan memang dia hantarlah ejen-ejen di Saudi, ada ejen ni nama apa lupa. Tapi yang famous sekali ejen dekat tanah Arab ni lah, Lawrence of Arabia. D.E. Lawrence. Itu yang paling famous lah. Yang mana dia datang menyamar tu konon jadi macam orang Arab, dan dia lah yang membangkitkan semangat nasionalis dalam golongan orang-orang Arab ni sebagai ejen kepada British untuk memberontak kerajaan Turki pada waktu tu lah. Baik. Okey, jadi saya bagi lebih kurang dalam mungkin 5 minit untuk sebagai penutup, dan kita akan wrap up lah insyaAllah. Baik, banyak lagi point ni. Tak apa, kita boleh ambil sikit, and then kalau ada lagi sikit mungkin boleh sambung yang ke next terusnya kot. Boleh. Baik, sebenarnya dalam siri yang kedua ni kak, saya merancang untuk membincangkan sedikitlah berkenaan dengan biblical myth. Maksudnya mitos-mitos yang digunakan oleh Zionis ni dengan mengambil daripada dalil-dalil daripada kitab Bible lah. Dan tapi sebenarnya mitos daripada Bible ni dia tak lari jauh daripada mitos sejarah. Sebab sejarah yang dikatakan oleh Zionis tu sebenarnya dia diambil daripada Old Testament. Walaupun Old Testament tu dia tak dapat dibuktikan secara objektif lah. Sebab Old Testament ni dia lagi lama daripada New Testament kan. Jadi memang nak cari literature ataupun archaeological evidence tu memang susah lah. Tapi scholar pernah buat kan. Dan salah satunya adalah kisah bagaimana Kanaan pada waktu tu ditakluk oleh kerajaan Yahudi lah, yang diketuai waktu tu oleh Joshua. Joshua dia pergi ke Kanaan, dia bunuh semua lelaki, perempuan, anak, keledai semua bunuh untuk orang Yahudi. Dan sejarawan cuba untuk gali lah balik kan. Dan para arkeologi memang menyatakan bahawa sebenarnya dia panggil kisah tu sebagai The Fall of Jericho. Jericho tu nama tempat yang ditakluk oleh Joshua. Jericho pada waktu tu diduduki oleh Canaanites. Joshua datang, Joshua bunuh sebab Tuhan suruh bunuh, dan Yahudi ambil alih ya. Tapi sejarawan bila ahli-ahli arkeologi dia gali balik Jericho, dia kata bahawa the fall of Jericho ni sebenarnya berlaku selepas apa yang didakwa oleh Old Testament lah. Maksudnya bukan pada waktu zaman David. Ya, sedangkan berlaku pada waktu kurun ke-16 ke apa macam tu lah. Maksudnya selepas David lah maksudnya kan. Jadi manakala sebelum
berlaku tu waktu zaman David tu, zaman tu tak zaman sebelum David, zaman yang dikatakan berlaku penaklukan tu memang tak ada orang dekat situ lah. Maksudnya bukti arkeologi kata benda tu tak terjadilah. Tak terjadi. Dan ketika membahaskan biblical myth ni, saya merasakan bahawa Garaudi punya hujah tak begitu mendalam lah kan. Sebab dia merupakan seorang ahli falsafah dan kalau sejarah mungkin banyak related dengan dia punya bidang kan. Tapi dalam bidang biblical myth ni dia punya perbahasan tu tak begitu mendalam lah. Tapi bila saya baca dia punya biblical myth tu, dia punya konklusi dia tu tak lari jauh lah daripada konklusi yang dibuat oleh sejarawan biblical scholar sendiri kan. Contohnya konklusi Garaudi adalah bahawa Zionis ni bukan merupakan satu ideologi yang berasal daripada Bible, ataupun negara Israel ni dia ditubuhkan foundation dia bukan berdasarkan daripada Bible kan, tapi merupakan idea nationalism daripada ada satu buku lah yang mengupas secara mendalam lah berkenaan dengan hujah-hujah Bible lah berkenaan dengan justifikasi Penobri M. Birch. Tajuk dia Whose Land, Whose Promise. Okay, kita tengok dia merupakan memang ahli scholar dalam bidang Bible lah. Apa yang ditulis oleh Gary Birch, dia kata, therefore the Zionist idea was not born from the Bible but from ethnic nationalism that also gave birth to other nations such as the 1930s Germany with all their attendant problems. Christian Zionists who envision Herzl rebuilding Israel with a Bible under one arm are naive to the realities of history. Maksudnya Gary Birch sendiri mengatakan bahawa Zionist idea ni bukan daripada Bible tapi merupakan idea nasionalis. Seperti mana idea-idea nasionalis waktu zaman tu, contohnya di Jerman kan, waktu zaman 1930-an tu bermulanya pelantikan Hitler, Nazi dan sebagainya, dia merupakan idea nasionalis yang sama, bukan daripada Bible. Jadi Birch sendiri dia mengkritik Christian Zionist yang support Israel sampai hari ini bahawa mereka ni adalah naif kan, yang kalau mereka menyangka bahawa Israel ni merupakan satu projek keagamaan. Dan Birch ni dia bukan dia orang Islam sebenarnya. Dia merupakan Professor of New Testament at Wheaton College and graduate. Dia ada PhD daripada King's College Aberdeen dan Master ini daripada Fuller Theological Seminary. Jadi dia memang scholar dalam Bible lah. Kesimpulan dia sama lah dengan kesimpulan yang dibuat oleh Garaudi lah. Jadi walaupun perbahasan Garaudi tu tak begitu mendalam, tapi kesimpulan dia tak lari jauh lah daripada kesimpulan yang dibuat oleh sendiri lah. Jadi insyaAllah sampai di sini saja dulu lah kot perbahasan kita. Jadi mungkin pada sesi seterusnya nanti kita akan cuba habiskan lah buku ni. Dah 3 siri lah, dah 4 siri nanti orang bosan apa siri nak habis lagi kan. Ini jadi terima kasih saya ucapkan kepada tim 5 Pages One Day untuk berbincang berkenaan dengan buku ini, dan terima kasih juga kepada saudara Hassan lah yang sudi untuk menjadi host pada hari ini. Semoga apa yang diperkongsikan ni, apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Saya ucapkan banyak-banyak meminta banyak kemaafan ada sebarang kesilapan. Saya serah balik majlis kepada saudara Hassan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Syamafati. Perbincangan cukup baik
Dia punya pembacaan tu banyak buku yang dia cross check tu sangat impresif lah. Dan kita ucapkan terima kasih sebab dan ada juga bercerita. Ini topik yang sangat penting sebenarnya. Kalau kita hanya membantah projek Zionis ni membuta tuli, saya rasa kalau orang yang mungkin membaca boleh cuba patahkan kita tahu tentang asal usul perbincangan ini, kita akan lebih nampak bagaimana sebenarnya tidak ada satu asas sekalipun kepada projek zionisasi ataupun zionism ni lah. Dan saya rasakan ini insyaAllah kita akan sambung lagi pada sesi yang seterusnya. Dan saya nak juga bawa kepada perhatian hadirin dan hadirat macam mana kalau kita tentang berbincang tentang penjajahan di Palestin ataupun projek Zionis, ada orang kata apa, projek Zionis di Palestin, macam mana pula penjajahan ataupun penjajahan di negara kita atau di rantau kita. Itu juga satu perkara yang kita boleh fikirkan. Walaupun kita punya jarak jauh dengan Palestin, tapi ada banyak benda yang boleh kita juga fikir semula terhadap keadaan kita di negara kita ni. Sama ada kita ni masih lagi berada di dalam sistem yang telah dicorakkan ke atas kita, ataupun sebenarnya kita ni sudah bebas untuk melakukan untuk mencorak masa depan kita kan. Jadi mungkin ideologi yang menyerang kita pada hari ini kita harus difikirkan. Mungkin penganjur Beyond Pages boleh usahakan juga kan untuk satu perbincangan yang juga tentang dekat dengan situasi kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya Ahmad Fatty, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim 5 Pages kerana sudi menjemput saya sebagai host lah. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat berpuasa. Saya ucapkan selamat memburu Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, dan moga-moga perbincangan kita ini diangkat oleh Allah SWT sebagai satu ibadah kita di bulan Ramadan, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هل يعقل يا ناس تمسي ملك المحتلين؟ هل هي عاصمة الأنجاز؟ بل هي عاصمة فلسطين، وستبقى